Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, berikut merupakan video penerangan berkaitan dengan sesi quizzes live game battle tadi. Okay? Jadi para pelajar yang tak dapat join sesi perbincangan tadi, boleh tonton semula video ni. Okay? So kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay? Dalam soalan ni diberi satu gambar menunjukkan kawasan kebun pisang ni dah dimusnahkan. Okey, dia kata, soalan kata penduduk kampung menelefon Jabatan Perkhilitan selepas kebun pisang mereka musnah akibat gangguan gajah liar. So terdapat gajah liar, gajah liar yang memusnahkan kebun pisang. Jadi penduduk kampung dia telefon Jabatan Perkhilitan. Untuk makluman, Perkhilitan ni merupakan satu jabatan ataupun agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk yang berkaitanlah dengan haiwan dan sebagainya, haiwan liar. Okey, soalan tanya, adakah tindakan penduduk kampung tersebut boleh dikatakan sebagai tindakan yang betul dalam menyokong usaha pemeliharaan dan pemuliharaan? Okey, apa tindakan penduduk kampung tadi? Okey, gajah liar tadi dah musnahkan kebun. Okey, saya kat gambar ni dah musnah. Gajah liar, adanya kehadiran gajah liar yang telah memusnahkan kebun pisang. Jadi penduduk kampung telah telefon Jabatan Perkhilitan. Okey, jawapannya adalah menyokong ataupun tidak usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Jawapannya ya. Okey, kenapa jawapannya ya? Sebab Jabatan Perkhilitan bila biasanya apabila Jabatan Perkhilitan ni dapat laporan daripada, tak kisahlah daripada siapa-siapa berkaitan dengan haiwan liar, biasanya mereka akan buat satu operasi untuk tangkap haiwan tersebut. Dia akan tangkap haiwan liar tersebut. Dalam kes ni adalah gajah liar. Dia akan tangkap, kemudian dia tak akan bunuh, tapi sebaliknya ditangkap untuk apa? Ditangkap haiwan tu dan dibawa, dia akan dibawa ke kawasan yang lebih baik, ataupun sebelum tu dibawa ke pusat-pusat yang tertentu. Sebagai contoh, kalau gajah dia punya tempat pemeliharaan atau pemeliharaan dekat Kuala Ganda. So tindakan penduduk kampung tadi tu menyokonglah. Sebab apa? Dia terus call jabatan orang yang bertanggungjawab. Dia orang tak bunuh, tapi sebaliknya dia orang call jabatan yang bertanggungjawab. So dia pihak yang berkuasa yang menguruskan. So next kita pergi kepada soalan yang kedua. Clara mempunyai banyak koleksi baju yang diperbuat daripada kulit harimau. Baju daripada kulit harimau. So ini merujuk, gambar ni merujuk kepada produk berasaskan haiwan terancam. Di mana dalam kes ni haiwan terancam adalah harimau. So harimau merupakan haiwan terancam. Adakah Clara menyokong usaha pemeliharaan dan pemuliharaan? Disebabkan Clara ni dia menyimpan ataupun mengumpul ada banyak koleksi barangan, produk yang diperbuat daripada haiwan yang terancam, maka usaha Clara ni boleh dikelaskan sebagai tidak menyokong usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Sebab apa? Sebab dia beli produk berasaskan haiwan terancam. Bukan saja baju daripada kulit harimau ni. Ada daripada gading gajah, bahan daripada gading gajah, kulit haiwan lain dan sebagainya. So tidak menyokong lah. Sebab apa? Pemburu ni dia akan memburu secara haram, dia akan bunuh haiwan tu untuk dapatkan benda tu, kemudian dijual untuk dijadikan produk dan dijual kepada mereka yang memerlukan. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Gambar yang diberikan merupakan usaha. Kata kunci dia dekat gambar ni, iaitu hutan simpan. Hutan simpan merupakan salah satu kawasan hutan di mana hutan ataupun hutan pokok-pokok yang ada di dalam kawasan hutan tu kita wartakan, kita isytiharkan sebagai kawasan yang dilindungi. Bila kita kata dilindungi,
dilindungi. Maksudnya kita tak boleh suka hati. Tak boleh suka hati kita nak tebang. Tak boleh sesuka hati kita nak masuk. Tak boleh sesuka hati kita nak menceroboh. Sebab apa? Itu adalah telah pun diwartakan, telah pun diumumkan sebagai kawasan yang khusus. Okey, perlindungan, dilindungi. Jadi, okey, kalau awak jumpa hutan simpan, dia sebenarnya berada di bawah usaha pemeliharaan. Okey, pemeliharaan. Sebab apa pemeliharaan? Sebab dia kekalkan. I untuk kekal. Hari tu dalam video sebelum ni Ustaz ada terangkan. Dikekalkan. Dikekalkan apa? Dikekalkan. Dia jaga pokok-pokok yang ada di kawasan hutan tersebut dengan mengisytiharkan kawasan tu sebagai kawasan hutan simpan. Jadi tak boleh ada penebangan, tak boleh menceroboh sesuka hati dan sebagainya. Okey. Next, soalan yang keempat, okey. Botanical Garden, jenama produk penjagaan rambut dan badan eksklusif buatan Guardian Health. Okey. Bekerjasama dengan Persatuan Pencinta Alam Malaysia untuk menanam 200 pokok di Taman Alam Kuala Selangor. Langkah ini merupakan langkah A. Pemeliharaan, B. Pemuliharaan. Okay, so awak tengok gambar dan kata kunci. Okay, dia adalah tanam pokok, tanam semula pokok. So, kalau proses tanam semula pokok, okay, kita tanam balik pokok-pokok yang dah ditebang ataupun pokok-pokok yang tak ada. Okay, so dia adalah di dalam pemuliharaan. Kita pulihkan kawasan tersebut yang dahulunya tak ada pokok. So, macam mana kita nak pulihkan dia? Kita tanam balik pokok. Kita tambahkan banyak pokok. Okay, so ini jawapannya adalah pemuliharaan. Okay, tanam semula pokok. Dalam kes ni ditanam pokok bakau lah dekat kawasan berbakau. Okay, next soalan yang kelima. Apakah status harimau di hutan simpan tersebut berdasarkan Carta Palang? So, ini adalah Carta Palang yang diberi. Okey. Okey, Carta Palang. Ditanya status harimau. So, pilihan jawapan ada dalam pemeliharaan, dalam pemeliharaan, pupus dan terancam. So, cara dia senang saja. Awak tengok pada graf Carta Palang ni. Okey. Bila kita tengok daripada tahun ke tahun, 2001, 2002, 2003 dan 2004, semakin lama, palang ni semakin menurun, mengecil. Okay, so bila palang, okay, makin mengecil atau makin menurun, okay, makin mengecil, itu bermaksud, okay, data semakin berkurang ataupun menurun. So dalam kes ni, apa yang berkurang, menurun? Bilangan harimau. So kita kata bilangan harimau menurun. Okay, so kalau menurun, okay, biasanya jawapan dia adalah terancam. Okay, terancam. Bilangan dia, kalau pada tahun 2001 banyak, tapi makin lama sampai 2004, bilangan dia makin sikit. Okay, graf dia makin pendek, makin kecil. So, bilangan harimau dalam status ni adalah terancam. Okay, bukannya pupus. Okay, kalau pupus, kalau Ustaz tambah contoh tahun satu lagi, 2005. Okay, 2005, awak tengok dekat tahun 2005 ni, tak ada sebarang palang. Maksudnya dekat sini kosong. Bermaksud itu baru pupus. Okay, tapi kalau masih ada macam ni, okay, masih ada, okay, maksudnya dia terancam. Bilangan dia semakin sedikit. Okay, terancam, bilangan makin sikit. Bilangan semakin sedikit. Bilangan semakin sedikit. Okay. So next kita pergi kepada video, soalan yang ke-6. Apakah kesan bencana alam dalam rajah terhadap kehidupan? So ini adalah bencana alam. Okay, nama bencana alam ni adalah puting beliung. Okay, kebiasaannya apa jua jenis bencana alam? Okay, tak kisahlah. Puting beliung ke, banjir ke dan sebagainya, biasanya dia akan memusnahkan habitat, okay, tempat tinggal haiwan dan juga tumbuhan. Rosaklah, musnah. Okay.
A. Kenapa salah meningkatkan populasi haiwan dan tumbuhan? Bila berlaku bencana, akan berlaku kerosakan. Tak mungkin kalau ada bencana, bilangan haiwan dan tumbuhan akan bertambah banyak. C. Spesies baru ditemui. Tak mungkin juga. Sebab haiwan-haiwan dan juga tumbuhan dah mati, dah musnah. Kalau D. Tidak berkaitan. Tiada kaitan. Sebab apa? Dia kata tiba-tiba tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik ni merujuk kepada tumbuhan ataupun haiwan yang tinggal dalam air. Sebagai contoh, tasik, sungai, laut dan sebagainya. Okay? So, ini untuk soalan 6 ni jawapannya adalah B. Memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Soalan yang seterusnya, soalan yang ketujuh, okay, diberi 4 pilihan jawapan. Okay, yang pertama, okay, adalah menebang pokok yang terpilih. So, Ustaz short formkan dia. Ustaz tulis, tebang pokok terpilih. Tebang pokok terpilih. Okey, kemudian pilihan yang kedua, konservasi penyu, pusat konservasi penyu. Konservasi penyu. Okey, pilihan yang ketiga adalah tanam semula pokok. Tanam semula pokok. Dan yang keempat adalah mewartakan. Okey, mewartakan. Okay, mewartakan, maksud mewartakan adalah isytihar. Isytihar atau umumkan spesies haiwan atau tumbuhan tertentu sebagai hidupan terancam. So, bila terancam, automatik dilindungi. Tak boleh diganggu. Okay? Sebab bilangan ni semakin sikit. So, antara padanan berikut adalah jawapan yang betul. Betul berkaitan pemeliharaan kecuali. Okay, soalan kecuali ni biasanya tricky. Okay? Kalau kecuali biasanya awak kena cari selain daripada apa yang diminta. Kalau soalan ini dikata betul berkaitan usaha pemeliharaan. So, kita tengok. Tebang pokok terpilih ini adalah pemeliharaan. So, Ustaz tulis konservasi penyu. Okey, kita pulihkan bilangan penyu. So, ini adalah pemu. Okey. Tanam semula pokok ini adalah pemeliharaan. Pemeliharaan. Kita tanam semula pokok yang dah tak ada dan mewartakan sesuatu kawasan ataupun spesies haiwan dan tumbuhan. Ini adalah pemeliharaan. So, kecuali. Okay. Soalan ni bahasa mudah dia adalah antara berikut yang manakah usaha pemeliharaan. So, jawapan dia adalah 2 dan 3. So, jawapannya adalah B, 2 dan 3. Okay, konservasi penyu, pemeliharaan, tanam semula pokok, pemeliharaan. Pulihkan semula bilangan haiwan ataupun tumbuhan. Okay. Next, soalan yang ke-8. Nyatakan status haiwan D berdasarkan graf. So, haiwan D berdasarkan graf ni adalah yang berwarna kuning. So, kita tengok carta palang ni. Bila kita keluarkan satu-satu. Okay. Carta palang. Okay. Haiwan D untuk haiwan D. Bila kita keluarkan, okay, 1995, ni secara roughly lah, secara kasar. 1995, tinggi, 2000, okay, 2005, kemudian tahun 2010, lebih kurang. So, kalau kita tengok dekat bentuk graf ni, dia semakin menurun. So, semakin berkurang. Semakin menurun. Okay, semakin menurun. So, bila menurun, biasanya sesuatu spesies tu dikatakan sebagai terancam. Okay, bilangan dia menjadi semakin sedikit. Okay. Next, soalan yang ke-9. Nyatakan status haiwan B. Okay, haiwan B yang berwarna merah. Okay, kalau kita lukis balik, kita keluarkan balik untuk haiwan B. Warna merah. Tinggi. Okay. Kemudian. Dan pada tahun yang ni, 2010 ni, kita tengok tak ada. So, tiada palang. Bermaksud, okay, bermaksud haiwan B sebenarnya telah pun pupus, telah pun mati, telah pun dah tak ada dah dekat kawasan tu. Sebab pada tahun 2010, kita tengok dekat sini, palang yang mewakili haiwan B tiada. Okay. Next, nyatakan status haiwan C. So, kalau haiwan C kita tengok dia makin meningkat. Okay, makin meningkat. So, dia sebenarnya adalah dalam
haraan. Okay, semakin bertambah. Okay.